Lepas tu kalau nak tanya ke, raise hand tu. Ada butang raise hand. Tapi cikgu sebenarnya tak suka butang raise hand tu, dia bising, dia bunyi. Jadi kalau nak tanya terus je lah. Okay, so kita sambung topik hari ni. Okay, so Alhamdulillah kehadiran semua hadir. Okay, jadi kita nak tengok hari ni 9.6 gizi seimbang. Gizi seimbang, kita nak kira nilai tenaga dalam sampel makanan. Okey, kita tengok apakah maksud gizi seimbang. Cikgu tahu awak tahu gizi seimbang ni apa sebab awak memang dah awak memang dah pun belajar masa menengah rendah kalau tak silap cikgu. Okey, so kita tengok dulu. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, kalau nampak beres, alhamdulillah. Okey, so gizi seimbang ni ialah gizi yang mengandungi semua 7 kelas makanan. Barulah kita kata dia adalah gizi seimbang. Jadi gizi seimbang ni kena ada 7 kelas makanan iaitu karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam mineral, serat dan air. Dan semua 7 kelas makanan tu mesti, syarat dia mesti ambil dalam kadar yang betul dan kuantiti seimbang. Apa maksud dia kadar yang betul, kuantiti seimbang ni? Maksud dia macam ni. Sepatutnya kita makan karbohidrat banyak, tapi awak pergi makan protein banyak, vitamin banyak. Salah dah lah. Dia ada syarat dia dah. So, walaupun dia kena ada 7 kelas, tetapi mesti, syarat dia mesti ni, ambil dalam kadar yang betul dan kuantiti seimbang mengikut keperluan seseorang individu. Mengikut keperluan seseorang individu. Contoh, kalau awak ni jenis penyakit kencing manis, awak ada diabetes mellitus, kencing manis, awak tak boleh ambil banyaklah karbohidrat ni. Jadi tu maksud dia gizi seimbang. Kita kena makan 7 kelas, tetapi mesti kadar betul, kuantitinya seimbang mengikut keperluan. Dia kena ikut keperluan. Okey? Okey, macam mana kita nak tahu apa itu tentang nilai tenaga dah? Dan macam mana kita nak tahu nilai tenaga dalam makanan? Okey, nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram. Syarat dia mesti 1 gram dah. Apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Okey, cikgu ulang balik. Apa itu nilai tenaga? Nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang terbebas apabila kita ambil 1 gram makanan, kita bakar dengan lengkap. Katakan contoh awak ada sekeping roti. Okay. Awak ambil lah sikit roti tu. Okay, awak ambil 1 gram. Awak timbang 1 gram makanan, awak bakar dan awak dia ada pengiraan dia. So pengiraan ni kita akan dapat nilai tenaga yang ada dalam 1 gram roti itu. Nanti awak kira lah buat macam perkadaran matematik. Macam mana? Kalau awak nak tahu sekeping roti tu ada berapa nilai tenaga, awak kira macam ni lah. 1 gram. Tadi awak dapat berapa? 1 gram tadi dapat berapa? Okey, lepas tu kalau katakan roti ni sebenarnya berat dia 20 gram. Contoh cik kata 20 gram. So sama dengan 20 gram ni darab dengan nilai tenaga ni. Dapat nilai gram makanan dioksida, darab bahagi 1 gram. Nanti buat nilai perkadaran. Contoh, cikgu kata contoh. Okey, sekejap Okey, cikgu nak bagi contoh sekejap. Biasanya bila kita beli makanan kita beli makanan apa-apa, ikutlah makanan apa-apalah yang awak beli tu, cuba awak perhati. Dekat packaging dia tu, dia ada nilai tenaga. Jadi nilai tenaga tu dia kira siap-siap dah ke awak? Awak faham ke nilai tenaga 1 pack tu? Maknanya awak dapat yang 1 pack tu lah. Katakan contoh roti, sebuku roti tu berapa nilai tenaga? Dia dah kira siap-siap.
Okey, jadi cikgu ulang balik. Jadi sebenarnya nilai tenaga ni apa? Nilai tenaga ni ialah jumlah tenaga yang dibebaskan sekiranya kita ambil 1 gram, okey, 1 gram je dan kita bakar, okey, dioksidakan ni maksudnya kita bakar dengan lengkap. Nilai tenaga dalam makanan diukur dalam bentuk tenaga haba. Sebab tu kita bakar. Jadi nilai tenaga tu sebenarnya adalah nilai tenaga haba dalam bentuk tenaga haba, iaitu menggunakan unit kilojoule per gram. Menggunakan unit kilojoule, sebab tu nampak K, J, kilojoule per gram. Bila ada per, maksudnya bahagi gram. Jadi sebab tu kalau awak tengok, sebab tu ada G negatif 1. Faham ke? Awak belajar fizik dah ke? Ni K kilojoule bahagi gram. Jadi bila kita tulis, kita akan tulis macam ni. KJ besar, gram G tu negatif 1. Sebab kita naik atas G tu. Dapat? Okey. Ataupun kalau tak nak tulis kilojoule per gram, awak boleh juga nak tulis kalori. Jadi kalau awak tengok dalam packaging makanan, biasanya dia akan tulis 5 kalori, 6 kalori. Maksudnya itu ialah 6 kilojoule per gram untuk 1 gram makanan tu. Dia bakar untuk 1 gram. Okey, 1 kalori atau 4.2 joule ditakrifkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Tak faham ni. Ni apa dia ni cikgu? Ni ialah rumusan kepada formula ni. Jadi macam mana kita nak kira nilai tenaga? Nilai tenaga sama dengan jisim air, okay, jisim air dalam gram darab 4.2. 4.2 ni nilai tetap tak usah tanya bagi mana. Tu ialah nilai tenaga deh. Jadi dia ni adalah nilai tetap 4.2. Nilai muatan haba, sorry deh. Nilai muatan haba memang dia kena darab. Jisim air darab muatan haba 4.2. Okey. Darab peningkatan suhu air. Nanti lepas ni cikgu tunjuk. Bahagi jisim sampel makanan yang awak timbang darab 1000. Formula ni formula nilai tenaga ni kena hafal sendiri. Kena hafal sendiri. Dalam exam kena hafal sendiri. Tak ada orang akan bagi tahu formula ni. Dia bukan macam matematik. Matematik formula duduk depan dia dekat kertas tu. Dekat muka depan kertas soalan. Tak. Biologi dia tak bagi formula. Kena hafal sendiri. Nilai tenaga sama dengan jisim air darab 4.2. Darab peningkatan suhu. Peningkatan suhu ni maksudnya suhu akhir tolak suhu awal bahagi jisim sampel makanan yang ditimbang darab 1000. Maka dapatlah nilai tenaga makanan. Okey, benda ni kita tak nampak bila kita tak buat eksperimen lagi. Jadi insya-Allah bila buka sekolah bersemuka nanti, kalau cikgu ditakdirkan habis dah silibus, memang kita nak buat eksperimen dah. Okey, so cuba awak tengok ni dia punya susun atur eksperimen ni. Memang kita akan buat macam ni. Susun atur eksperimen, cuba awak tengok dia kena ada penghadang besi. Sebab apa Sebab bila kita nak bakar makanan ni, kita kena tutup dengan penghadang. Takut angin. Okey, takut angin. Nanti mapu api itulah. Okey. Kemudian kita guna kaki retot. Kaki retot ni untuk pasang apa? Untuk pasang ni picagari ni. Nampak? Untuk pegang picagari ni. Sebab apa cikgu picagari? Picagari ni nak ambil suhu ni. Ni suhu air ni. Okey? Sebab kita nak baca peningkatan suhu air. Jadi kita kena ambil suhu akhir tolak suhu awal. Jadi awak kena ambil suhu awal air sebelum dibakar, sebelum dididihkan dengan suhu selepas. Okey, kemudian ada satu lagi ni. Dia kena pegang tabung didih. Okey, dia kena pegang tabung didih. Kita tak guna tabung uji sebab bila awak bakar tabung uji dia pecah.
Jadi kita guna tabung didih. Okay, kemudian ada sini plastising untuk apa? Untuk pegang jarum peniti untuk pegang jarum. Lepas tu di jarum ni kita akan letak sampel kita, sampel makanan. Katakan contoh awak nak timbang seketul roti. Awak nak ambil sikit je roti. Awak akan cocoh roti tu sini. Okey? Ataupun awak nak tahu nilai tenaga kacang kacang tanah. Awak letaklah kacang tanah sini. Okey, ataupun awak nak guna sampel ikan kering. Biasa ni sampel-sampel yang cikgu guna dalam kelas. Budak akan letaklah sikit je ikan kering tu. Sebab kita cuma nak kira 1 gram. Okey. Lepas tu kita akan masukkan air suling dalam ni. Okey, lepas tu kita akan tutup dengan kapas. Kapas ni kena tutup kena tutup. Okey, lepas tu kita pun macam mana caranya ialah nak buat benda ni, kita kena timbang dulu. Katakan contoh awak guna seketul roti, awak kena timbang dulu roti ni sebab awak nak dapatkan ni jisim sampel makanan ni. Awak akan timbang roti tu berapa gram. Ataupun awak guna ikan kering, dapatkan jisim ikan kering berapa. Okey, jisim air adalah sama dengan isi padu air. So kalau dalam ni awak bubuh 20 ml kan, 20 gram darab 4.2 darab suhu akhir lepas awak bakar ni tolak suhu awal bahagi jisim roti tu darab 1000. So dapatlah nilai tenaga untuk roti yang awak guna tu. Okey Dan caranya ialah bila awak bakar roti tu, bila roti tu menyala api tu, terus letakkan bawah air ni. Bila roti tu terpadam, berhenti dah terbakar, awak pun baca suhu dia. Itulah yang kita panggil suhu akhir. Jadi, cikgu nak bagi tahu ke awak, nanti buka bersemuka cikgu akan buat eksperimen ni dengan awak. Sebab apa? Cikgu takut naik dalam peperiksaan amali, awak kena buat sendiri. Buat sendiri cikgu. Ya, kalau awak kena pandai guna penunu Bunsen, awak kena tahu. Buat sendiri eksperimen ni. Tak ada orang yang akan pasang kaki retot ke awak, tak ada. Awak kena buat sendiri, pasang sendiri. Itulah peperiksaan amali. Okey jelas ni rupa dia. Okey, ni rupa dia. Okey, jadi cuba kita tengok dulu, walaupun benda ni kita tak dapat nak buat lagi, tapi sekurang-kurangnya awak dah dapat gambaran. Okey, jadi pernyataan masalah ialah apakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga paling tinggi? Biasanya kita akan guna sampel makanan lah. Jadi kita nak tahu, sampel makanan kita, contoh kita nak guna kacang gajus, kacang tanah. Jadi awak pun, sebab tu pernyataan masalah dia, apakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga paling tinggi? Okay, cikgu nak tanya, agak-agak lah antara kacang gajus, kacang tanah. Siti Nur Alia, agak-agak yang mana nilai tenaga dia tinggi? Kacang tanah. Kacang tanah. Kacang tanah. Bapak kata kacang tanah Mana sedap? Kacang gajus ke kacang tanah kalau kita makan? Gajus. Ada orang tanya. Kacang gajus ke? Okey. So kita nak tahulah bila kita buat eksperimen kacang gajus ke kacang tanah tapi betul lah tekaan awak tu kacang tanah lah mempunyai nilai tenaga. Tapi ada juga pelajar bila dia buat eksperimen ni dia dapat kacang gajus. Okey? Tapi sebenarnya kacang tanah kalau ikut teori. Okey, kemudian pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita ada 3, pemboleh ubah manipulasi, yang kita manipulate, yang kita ubah-ubah ialah jenis sampel makanan. Okay, jenis sampel makanan iaitu kacang gajus dengan kacang tanah. Tapi biasanya cikgu tak suka guna yang buku sangat. Cikgu biasa akan guna roti, ikan kering, kacang. So, kenapa? Sebab kalau roti tu karbohidrat. Kalau ikan kering tu mewakili protein. Jadi kita nak tengok yang mana yang tinggi nilai tenaga. Okey, kemudian yang bergerak balas yang kita nak tengok ialah kita nak tengok kenaikan suhu air. Ni yang kita nak tengok dengan mata kita. Pemboleh ubah bergerak balas iaitu kita nak tengok kenaikan suhu air. Kita nak tengok suhu akhir tolak suhu awal. Dan kalau ikut
teori, bila kita dah dapat nilai suhu akhir dengan suhu awal, kita akan kira nilai tenaga. Jadi awak boleh tulis mana-mana. Pemboleh ubah bergerak balas ni sama ada kenaikan suhu air ataupun nilai tenaga. Sebab kalau kenaikan suhu air, kita tengok dengan mata kita, iaitu pemboleh ubah bergerak balas yang daripada eksperimen. Bila kita kira-kira pun pemboleh ubah bergerak balas juga, tapi secara teori. Okey, mana-mana betul belakang. Okey, kemudian yang malar yang kita tetapkan dalam eksperimen ini, kita tetapkan jisim air. Maknanya kalau cikgu kata, okey cikgu nak jisim air 20. So semua orang akan buat 20 ml. Faham neh? Kita tetapkan jisim air tu. Okey, jadi ni ada jawapan dah. Tapi cikgu tak naklah jawapan ni sebab jawapan ni teori. Kita akan buat bila buka bersemuka. Jadi sampel makanan yang menunjukkan nilai tenaga paling tinggi ialah kacang tanah. Walaupun orang kata, oh sedap kacang gajus lagi cikgu. Tapi nilai tenaga paling tinggi kacang tanah. Okey, tenaga yang dibebaskan daripada pembakaran makanan diserap oleh air di dalam tabung didih. Jadi sebab itulah kita nak tengok tenaga tu, kita tengok berdasarkan kenaikan suhu air. Jadi apa air tu, suhu air tu boleh naik sebab tenaga haba. Ingat tak tadi yang cikgu kata tadi? Okay, sekejap cikgu back balik. Yang ni, yang dia kata nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan dalam bentuk tenaga haba. Jadi tenaga haba itulah yang menaikkan suhu air. Okey jelas Kalau ada nak tanya, tanya selalu. Okey. Yang kedua, eksperimen yang kedua dalam buku teks juga, yang ni pun cikgu kena buat juga dengan awak. Sebab cikgu takut nanti naik dalam naik dalam peperiksaan amali. Awak kena buat sorang-sorang dia. Awak bukan buat berdua dah. Okey, jadi yang kedua ialah eksperimen menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan dan jus sayur-sayuran. Okey, dalam eksperimen ni, pemboleh ubah manipulasi yang kita nak ubah-ubah ialah jenis jus buah. Biasanya cikgu akan guna jus buah jambu, jus buah limau, jus buah apple, jus kalau nak guna yang sayur, biasanya cikgu perah jus pegaga, macam-macam lah. Ikut atas kita nak buat apa gitu. Kadang-kadang tu jus limau nipis. Okey. Yang bergerak balas yang kita nak tengok ialah isi padu jus buah. Ataupun isi padu jus sayur yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP. Okey. Ni DCPIP. Ni larutan DCPIP. Warnanya biru. Okey, kita akan masukkan dalam pica gari ni jus apa-apa. Jus limau, jus lemon, jus anggur, jus apa-apalah. Jus betik biasa cikgu guna. Okey, kemudian cuba awak tengok eksperimen ni. Nampak? Awak akan titis perlahan-lahan. Dan yang ni dia tulis asid ascorbic kan. Asid ascorbic ni vitamin C lah. Jadi vitamin C ni ada dalam jus-jus ni lah. Okey, jadi akan isi pica gari ni dan kalau tengok dia berjarum, dia mesti kena guna pica gari yang berjarum. Okey, nanti awak akan titis perlahan-lahan. Dia tak boleh zruk tekan selalu, tak boleh. Dia kena titis slow, setitik. Kemudian nanti warna larutan DCPIP ni dia akan luntur. Luntur ni maksud dia bukan warna cerah asalkan warna jus tu hilang. Warna jus hilang. Warna biru tu hilang. Kita tak nampak biru tu, dia lah nak jadi merah ke apa ke. Asalkan warna biru tu luntur, awak kena stop. Berhenti dan awak akan baca isi padu ni. Sebab tu dia kata yang kita nak tengok bergerak balas ialah isi padu jus buah atau isi padu jus sayur yang diperlukan untuk melunturkan warna biru di CPIP. Sebab tu tak boleh buat laju-laju. Kena tekan slow. Okay, sebab kita nak tengok bila dia luntur je, stop. Okay.
Yang malar yang kita tetapkan ialah kepekatan larutan DCPIP. So, nampak tak? Kepekatan ni dengan isi padu dia, cikgu cuma nak 1 ml je. Kepekatan ni nanti pembantu makmal akan tetapkan. Okay? Kita akan tetapkan nanti. Tapi isi padu memang nak 1 ml je. Tak boleh banyak. Okay, jelas Cikgu, asid ascorbik ni apa? Asid ascorbik ni ialah vitamin C. Ini ialah eksperimen kawalan. Okay, eksperimen kawalan. Kita akan buat mula-mula sebelum kita cuba dengan jus-jus buah yang lain. Okay dah, harap jelas lah. So kalau biasanya kalau cikgu buat, cikgu akan buat macam ni lah. Kalau kita tengok sini, cikgu guna 3 jus. Jus jambu batu, jus limau nipis, jus tembikai susu. So kita pun nak tahu, oh jus mana hak banyak sekali vitamin C. Jadi yang paling banyak vitamin C ialah ni, jus jambu batu. Okay, jus jambu batu mengandungi peratusan vitamin C paling tinggi. Jadi kalau awak nak kulit yang cantik, nak sehat, kena ambil banyak vitamin C yang secara semula jadinya banyak dalam jambu batu. Kenapa dia paling banyak? Awak tengok sini, dia hanya perlukan 1.5 je. Dia hanya perlukan 1.5 je, sikit je. Terus warna DCPIP tu luntur. Jadi yang paling sikit sinilah yang mengandungi paling banyak vitamin C. Okay, dia kata isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml DCPIP adalah sedikit. Dia nak paling sedikit. Adalah yang paling tinggi kandungan asid ascorbik. Asid ascorbik ni ialah vitamin C. Jadi siapa-siapa yang suka makan buah ni, awak makanlah jambu batu, paling banyak vitamin C. Okay, yang ni sedikit info, yang ni daripada kajian. Ya. Eksperimen ni kena guna larutan DCPIP je ke? Tak boleh Ya, guna tak boleh. Tak boleh buat di rumah. Memang kena buat di sekolah sebab cikgu tahu awak berminat nak buat. Tapi DCPIP tu hanya ada di sekolah. Jadi kena macam-macam mana pun kena tunggu bersemuka juga. Okey, yang ni daripada pakar pemakanan. Okey, dia dah orang kata dah buat kajian. Jadi antara banyak-banyak buah yang awak suka makan tu, contoh buah pear, apple, pisang, pineapple, orange, guava. Guava ni jambu batu. So kalau dia dah memang buat kajian dah. Jambu batu lah yang paling banyak vitamin C. Okay, kalau awak makan kiwi sekalipun, yang paling banyak vitamin C ialah jambu batu. Sebanyak 381% lah vitamin C. Okay, kalau awak makan orange pun menang jambu batu juga. Okay, jelas jadi kalau nak suruh kulit comel, nak suruh sehat, nak suruh dapat banyak vitamin C secara semula jadi, awak tak nak telan tablet tu, awak makan jambu batu. Okay, jelas Jadi awak dah dapat teori, katakan contoh, cikgu bagi ke awak 5 sampel jus. Cikgu kata, ni jus anggur, ni jus betik, ni jus sebenarnya awak dah tahu, oh kalau gini jus jambu batu lah nombor 1. Okay, jelas Jelas. Okay, seterusnya ada pula eksperimen yang ketiga pula. Eksperimen yang ketiga masih benda yang sama, cuma dia nak tengok kesan suhu pula. Yang ni pun kena buat juga. Cikgu takut nanti naik dalam peperiksaan amali. Okay, eksperimen mengkaji kesan suhu terhadap vitamin C dalam jus oren. Bila sebut kesan suhu, nampak tak? Dia akan bagi 3 bika. Bika A menggunakan ais. So ais ni menunjukkan suhu rendah. Bika B, dia tak rendam apa-apa suhu bilik ni. Dan bika C kita rendam dalam air mendidih selama 30 minit. Jadi yang ni pun teori juga kita tahu dah. Okay, cuba kita baca. Kerana jus limau didih mengandungi kurang sedikit asid ascorbik atau vitamin C. Akibat asid ascorbik musnah kerana dididihkan. Jadi awak kena tahulah, oh kalau aku minum kalau awak katakan awak minum jus limau and then awak didihkan jus limau tu, awak panah, habis vitamin C. Okay, sebab tu kita kena minum fresh jus limau, jus lemon,
jus jambu batu kerana dia tidak musnah. Dia tidak musnah kerana suhu yang tinggi. Okey, kemudian yang kedua, semasa jus diperah daripada buah, elakkan menumbuk buah dengan kuat. Kerana haba yang terhasil boleh memusnahkan sebahagian asid askorbik dalam buah. Okey, soalan cikgu lah. Boleh tak kalau cikgu nak minum jus jambu batu, cikgu blend jambu batu cikgu? Aina Najihah. Bagus tak? Boleh tak? Ya. Cikgu nak Agak-agak blend. Cikgu nak minum jus jambu batu. Lepas tu cikgu pun blend. Okey, ginilah payah dia. Jus jambu batu lah. Kau nak jus ke apa? Jus betik ke, jus nenah ke, cikgu pun blend. Cikgu malas nak perah. Cikgu blend. Agak-agak macam mana dengan vitamin C dia tu? Ya, musnah lah. Dia musnah atau dia berkurangan lah. Yes, betul. Dia musnah atau dia berkurangan. Sebab bila awak blend, awak tumbuk. Dia akan memusnahkan atau menyebabkan sebahagian vitamin C, asid askorbik tu hilang. Jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Jus buah tidak boleh disediakan sehari sebelum eksperimen. Contoh macam ni, kalau contoh katakan cikgu nak buat eksperimen guna jus limau nipis. Cikgu perah semalam lagi sebab cikgu tahu Allah ramainya budak Pak Bina ni 21 orang. Cikgu pun perah semalam lagi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab vitamin C ni dia boleh hilang ke persekitaran secara pengoksidaan. Jadi maksudnya kena makan fresh lah. Okey, ada nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. So apa-apa yang melibatkan vitamin ni kena makan fresh. Okey dah. So kalau tak ada, cikgu bergerak ke tajuk seterusnya. Okey, tajuk seterusnya ialah pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Okey, gizi seimbang bagi setiap individu berubah mengikut gaya hidup, keadaan kesihatan dan keperluan nutrien khusus masing-masing. Maknanya gizi seimbang ni dia tak sama. Katakan contoh cikgu kata, okey makan gizi seimbang, semua sama belaka. Tak. Dia berubah ikut gaya hidup. Kalau awak atlet, cara makan awak lain. Kalau awak ni ada penyakit, cara makan dia lain. Okey, cara gizi seimbang dia lain, cara hidangan dia. Okey. Berdasar juga bergantung kepada keadaan kesihatan dan keperluan nutrien khusus masing-masing. Contoh, ibu mengandung lain dengan ibu biasa. Gizi seimbang, kandungan gizi seimbang dia tu berlainan. Okey, nombor 2, kena buat pilihan yang bijak. Okey, contoh, amalkan pemakanan secara konsep Pinggan Sehat Malaysia. Memang nama program ni Pinggan Sehat Malaysia yang menggambarkan kuantiti relatif pelbagai kelas makanan dalam gizi seimbang. Pengambilan makanan berlebihan atau kaya dengan lemak tepu menyebabkan masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit kardiovaskular. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk apa itu Pinggan Sehat Malaysia. Kalau awak pergi klinik, awak akan nampaklah benda ni di klinik-klinik atau hospital dah. Ni contoh maksud dia, Pinggan Sehat Malaysia. Pinggan Sehat Malaysia ni kita panggil dia suku-suku separuh. Kalau betul-betul nak sehat kak, suku-suku separuh. Sehat ni maksud cikgu tak semestinya kurus dah. Mak kata, orang tu kurus, sehatlah dia, tak semestinya. Okey, so suku-suku separuh ni maksud dia, yang ni suku separuh. Sekejap cikgu tunjuk pinggan dia. Ni. Okey, ni pinggan dia, suku-suku separuh. So you nampaklah suku separuh. Okey. Suku-suku separuh ni ialah suku awak letak karbohidrat. Okey, suku karbohidrat. Ikutlah roti ke, nasi ke, bijirin ke, kena suku. Saiz dia mesti saiz genggaman. Okey, saiz genggaman.
Awak berkata tak boleh lah, lebih sikit lah, nak makan banyak sikit. Tak boleh, mesti saiz genggam awak je. Saiz genggam tangan awak. Lama awak ambil tangan ayah awak pula. Tak sih tangan awak saja deh, saiz genggaman. Okay, kemudian suku yang ni pula untuk protein. Okay, saiz tapak tangan. Okay, saiz tapak tangan. Ikutlah protein tu, protein tu seperti ikan, ayam, telur, daging. Dan separuh ni pihak besar ni, bahagian yang besar ni, awak kena letakkan saiz cekup. Saiz cekup tangan awak tu isikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, ulam-ulaman. Jadi makanlah sederhana mengikut keperluan kalori harian. Jadi awak boleh amalkan pagi macam ni, tengah hari macam ni, malam macam ni, insya-Allah awak sihat lah. Okey, kemudian gantikan air tu, air berkarbonat, air manis dengan air kosong. Lepas tu dia kata pilih untuk makan di rumah, sebab kalau kita outing, kita makan di luar, biasanya kita akan beli air manis. Lepas tu tak ikut suku-suku separuh. Okey, so inilah yang cikgu kata tadi. Nampak? Suku separuh. So suku tu isilah dengan ikan, ayam, daging, telur. Suku isikan dengan nasi, mie, roti, bijirin, produk, ubi. Kemudian separuh awak isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Inilah yang dipanggil pinggan sehat Malaysia, suku-suku separuh. Okey, ada pelajar berminat, cikgu bukan nak jual. Awak boleh je guna pinggan biasa rumah awak. Tapi sekarang ni sebab dia tengah promote benda-benda macam ni awak boleh je nak beli mana-mana. DIY ada, kedai Eko ada, Shopee ada, memang dia jual. Awak taip je pinggan suku-suku separuh ada jual. Ataupun Tupperware pun ada buat bekas ni. Ni contoh cikgu guna lah. Cikgu memang guna bekas Tupperware ni. Dia memang bagi suku-suku separuh. Okay, jelas kalau siapa-siapa yang mula nak berdaya, nak amalkan suku-suku separuh, bolehlah sebab tak pandai nak bajet boleh guna suku-suku separuh. Dia memang ada jual mana-mana. Kedai Eko pun ada. Okay. So yang ni yang cikgu kata tadi, pengambilan makanan yang berlebihan, tak ikut suku-suku separuh ke, makan tengah malam ke, maka awak akan terdedah kepada obesiti dan penyakit kardiovaskular. So nampak tak? Obesiti, kemudian penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ni macam-macam jenis lah. Dia berkait dengan salur darah dan juga jantung tu sendiri. Okay, nampak? Ni terbentuk pelak dah ni. Okay, terbentuk pelak ni. Pelak ni ialah terbentuk lapis pelak lah. Mari mana cikgu lapisan pelak tu? Dia datang daripada kolesterol yang terenap. Nampak? Kolesterol terenap. Terenap pada dinding salur. Pada dinding salur darah awak. Okey, jelas Okey, ni yang cikgu kata tadi. Pemakanan kita ni berbeza-beza. Okey, jadi yang pertama, cuba tengok bayi. Bayi sendiri tu pun lain dah. Okey, bayi ni mengalami pertumbuhan yang cepat. Jadi bayi memerlukan protein yang banyak untuk pertumbuhan. Cikgu takut nanti dia naik dalam soalan exam, dia bagi gambar bayi, dia bagi gambar orang tua, dia bagi gambar ibu mengandung. Okey, lepas tu dia kata terangkan keperluan gizi seimbang mereka. Jadi aku kena tahulah, bayi ni mereka sedang bertumbuh dengan cepat. Jadi bila bertumbuh dengan cepat, mestilah pertumbuhan ni dia nak protein yang banyak. Okey, yang kedua, bayi ni juga memerlukan kalsium, fosforus yang banyak. Sebab apa? Sebab mereka sedang berkembang, jadi untuk perkembangan tulang dan gigi yang kuat. Awak jangan kata, bayi kena makan karbohidrat banyak. Tak boleh. Okey, jadi bayi ni sebab dia nak bertumbuh, dia kena makan protein yang banyak, kalsium dan fosforus yang banyak. Awak kena beri contoh contoh nutrien dan sebab kenapa. Ingat kalau naik soalan macam ni, awak kena beri contoh dan sebab kenapa. Boleh protein untuk pertumbuhan, kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. Okey, kalau kanak-kanak ni adik awak lah jah 1, jah 2, jah 3, jah 4. Jadi mereka memerlukan makanan berprotein, vitamin dan garam mineral.
untuk membina tulang dan gigi yang kuat supaya pertumbuhan tidak terbantut. Jelas Yang kedua, kanak-kanak ni dia suka bermain, jadi memerlukan makanan berkarbohidrat bagi membekalkan tenaga berterusan untuk kehidupan aktif dan cergas. Okay. Boleh ke setakat ni ada nak tanya? Tak ada. Boleh. Tak ada dah. Boleh. Okey, seterusnya kita sambung remaja. Okey, remaja lah bacanya. Cikgu, moga cikgu dewasa dah. Okey, kita minta Adeni Najihah. Baca remaja. Mereka memerlukan makanan berprotein dan vitamin untuk pertumbuhan yang optimum. Mereka Okey. juga memerlukan makanan berkarbohidrat tinggi untuk membekalkan tenaga bagi kehidupan yang aktif. Remaja perempuan harus mengambil makanan yang kaya ferrum untuk mengelakkan daripada menghidap anemia disebabkan kehilangan darah semasa haid. Faham. Jadi masa awak mari haid tu, hari pertama, kedua, ketiga tu banyak darah keluar. Jadi awak kena banyak makanan yang kaya ferrum. Kaya ferrum ni contoh ke apa dia? Nak tanya Sofia Zahira, apa contoh makanan kaya ferrum? Sofia, apa makanan kaya ferrum? Mungkin awak pergi kedai restoran. Makcik, saya nak beli makanan yang kaya ferrum. Marahlah makcik tu. Cepat Sofia. Alfa Nadia, apa makanan kaya ferrum? Senyap dah kau. Makanan kaya ferrum. Ferrum ni ialah besi, Kacang zat je tu. besi. Kacang, Okey, lagi? daging, Zat besi tak? Zat Yes, besi. hati. Kalau zat besi ni, apa lagi? Bayam. Telur, hati, cikgu. ada tu. Telur, dok. Okey, nama ke makan hati duk sedih pula. Okey, jadi masa awak mari haid tu, hari pertama, kedua, ketiga tu, nanti awak check balik. Boleh Google cari makanan kaya ferrum, zat besi. Okey, kalau tak jumpa ferrum, awak tulis zat besi. Awak makan tu. Sebab kalau tidak, awak akan mengidap anemia. Anemia ni awak akan jadi letih, sakit kepala. Sebab tu kalau awak tengok, hari pertama, kedua, ketiga, masa darah keluar banyak tu, awak mudah sakit kepala, letih. Lepas tu, pucat. Itulah anemia masa kita mari haid. Okay, next. Atlet pula. Khairina Afifah. Baca untuk atlet pula. Khairina. Bergantung kepada jenis sukan yang diceburi. Atlet angkat berat memerlukan makanan berprotein tinggi untuk membina tisu otot yang kuat. Okey, lain sukan, lain pula cara makanan dia. Kalau atlet angkat berat, biasanya dia akan makan 1 ekor ayam panggang, seekor kenapa habis. 2 kotak susu, telur 3 butir untuk makan pagi. Lain pula dengan atlet apa? Atlet gimnastik, lain pula. Sebab dia tengok atas sukan. Kalau atlet olahraga, lain pula. Sebab dia tengok atas keperluan tenaga dia tu. Jadi kalau macam atlet angkat berat ni, dia nak tisu otot yang kuat ni, baru dia boleh angkat beban ni. Jadi dia kena makan makanan berprotein tinggi. Okey, seterusnya. Sambung lagi Khairina. Seorang pelari memerlukan makanan yang kaya dengan protein, vitamin, garam mineral dan karbohidrat untuk membekalkan tenaga berterusan semasa latihan dan pertandingan. Atlet juga memerlukan kuantiti kalsium, natrium, garam dan kalium mencukupi untuk mengelakkan kekejangan otot. Okey. Tahu kekejangan otot? Kekejangan otot ni orang panggil ke apa? Orang panggil apa? Orang Kelantan panggil? Krem. Allah. Yes, krem. Orang Kelantan panggil krem dia. Kelantan panggil. Kelantan panggil ke apa? Allah, buat apalah cikgu ni. Cikgu tak mari. Yalah, krem lah. Jadi, krem ni bila kita berlari betul kita sakit dah, tak nak gerak dah. Itulah krem. Jadi, biasanya atlet dia akan ambil kalsium, natrium dan kalium. Duduk mana botol cikgu tu?
Biasa kalau yang pemain bola jaring cikgu akan beli semua. Semburan yang tu, natrium tu. Sebab kita takut atlet kita dia kejang, dia cramp masa dia main. Okay? Okay, seterusnya, ibu mengandung. Kita minta Diana Aisyah baca ibu mengandung. Memerlukan makanan yang kaya dengan kalsium dan fosforus untuk membina tulang yang kuat dan fetus yang sedang berkembang. Mereka juga memerlukan banyak asid folik untuk pembentukan sistem saraf pusat fetus otak dan ferrum untuk pembentukan sel darah merah. Mereka juga perlu mengambil makanan berprotein kelas pertama, protein haiwan, dan protein kedua, protein tumbuhan, membina sel dan tisu fetus, bijirin untuk elak sembelit. Nanti seksa awak nak mengandung seksa, kena tahu ni. Kena makan makanan yang kaya kalsium fosforus sebab awak nak bina tulang dan gigi untuk fetus yang sedang berkembang. Yang kedua, kena makan tu asid folik. Biasanya kita pergi ke klinik, doktor akan bagi asid folik untuk awak makan sebab untuk pembentukan sistem saraf pusat otak tu, untuk otak anak awak tu. Lepas tu dia akan bagi ferrum, dia akan bagi pil ferrum untuk pembentukan sel darah merah. Lepas tu awak kena makan banyak protein sebab nak bina sel dan tisu fetus, dan kena makan bijirin sebab biasanya ibu mengandung ni dia akan mengalami sembelit. Bila kandungan semakin besar, dia akan mula sembelit. Okey, boleh dah? Ni ibu mengandung kena makan lah. Yang ni semua untuk elak sembelit. Ni ferrum untuk pembentukan sel darah merah, asid folik untuk otak anak awak. Biasa dia akan bagi macam ni lah, asid folik ni. Okay, next. Orang tua. Akilah. Kebanyakan orang tua hilang selera makan dan kurang aktif. Mereka memerlukan makanan yang kaya dengan protein, vitamin dan garam mineral untuk mengekalkan kesihatan yang baik dan membaiki tisu yang rosak. Kalium dan fosforus diperlukan untuk mengelakkan osteoporosis. Mereka juga perlu mengambil banyak sayuran dan buah-buahan segar untuk menambahkan air dalam tisu badan. Okey, biasanya orang tua ni memanglah kalau awak tengok tok-tok awak, tak lalu. Jadi bila tak lalu dia tak si makan. Bila tak si makan dia kekurangan air. Jadi kita mesti banyak beli sayuran dan buah-buahan segar sebab bila dia makan buah dan sayur tu pun dah ada air sebenarnya. Okay. Yang kedua, dia mesti minum susu untuk kalium dan fosforus untuk mengelakkan osteoporosis. Osteoporosis ni ialah tulang dia menjadi mudah, tulang dia jadi rapuh, mudah patah. Jadi biasanya orang tua ni bila dia jatuh, dia rebah, dia patah tulang lah. Okay, next lagi. Sebab habis yang ni baru kita habis kelas dah. Ayuni Balkis, vegetarian. Vegetarian tidak mengambil makanan yang mengandungi daging, telur dan hasil tenusu. Diet mereka ialah dari sumber protein tumbuhan. Mereka juga memerlukan makanan yang kaya dengan ferrum, kalsium, zinc, vitamin B12 dan vitamin D. Okey, orang vegetarian ni dia tak makan benda lain. Dia tak makan daging, dia tak makan telur, dia tak makan hasil tenusu, dia tak makan apa-apa daripada haiwan. Jadi dia memang makan sayuran sahaja. Sebab tu dia kata diet mereka daripada sumber protein tumbuhan. Jadi bila dia makan tumbuhan saja, jadi bila tak makan haiwan, dia kena makan yang lain-lain lah. Maknanya dia kena makan yang unsur yang ada, ferrum, kalsium, zinc, vitamin B12 dan vitamin D. Sebab kalau tidak dia tak akan cukup zat. Dia tak cukup gizi tu. Okay, next. Orang yang menghidap penyakit tertentu. Nak minta siapa ni? Elisha. Elisha ada? Ya, cikgu. Diet bagi kumpulan ini bergantung kepada program pemulihan yang dijalani. Seorang penghidap kencing manis, diabetes mellitus, harus mengelakkan makanan bergula dan berkarbohidrat tinggi. Aras gula darah berada pada aras normal. Seorang penghidap kardiovaskular harus mengurangkan pengambilan makanan berlemak tepu dan berkolesterol tinggi.
Ni dia untuk orang-orang yang ada penyakit lah. So kalau awak ni ada kencing manis, elakkanlah makanan bergula, berkarbohidrat tinggi. Jadi sebab tu tak boleh, kalau sebelum ni makan nasi berah sieh, kena tukarlah makan beras perang. Kalau sebelum ni beli roti hak biasa, sekarang kena tukar roti yang wholemeal tu, hak warna koko tu. Okey, lagi sambung lagi, kita minta orang lain pula. Umairah Muhammad Aswadi. Sikit lagi dah, nak habis dah ni. Umairah Muhammad Aswadi. Sambung. Wahidah osteoporosis memerlukan diet tinggi, kalsium dan fosforus untuk menguatkan tulang. Mereka juga memerlukan makanan yang kaya vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium dan fosforus. Pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan perlu mengubah diet agar memperoleh tenaga yang mencukupi, mengurangkan risiko jangkitan serta sembuh dengan cepat. Okey, so untuk orang yang osteoporosis yang cikgu kata tulang mudah reput, tulang mudah rapuh, kalau dia jatuh patah, so dia kena amalkan diet yang tinggi 3 benda ni, kalsium, fosforus, vitamin D. Dia kena 3 beradik ni, kalsium, fosforus, vitamin D. Apa contoh kalsium, fosforus, vitamin D? Dia kena makan yogurt, susu, ikan, keju, tu contoh-contoh kalsium, fosforus, vitamin D sebab nak kuatkan tulang dia. Okey, habis yang tu. Okey, cikgu rasa kita sambung hari Khamis lah untuk tajuk ni. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Cikgu. Ya. Kalau exam amali nanti dia tak oyak ke? Dia nak macam gapo panggil? Tu gapo? Dia oyak masa hari exam tu. Dia gini, kalau exam ni amali bukan setakat awak je tak tahu. Cikgu pun tak tahu nak naik soalan gapo. Cikgu pun tak tahu naik soalan gapo. Sebab dia memang yang tahu ialah hanyalah orang yang memegang amanah tu lah yang sediakan bahan dan sebagainya. Lepas tu kita pula, cikgu ada bagi tahu kan, peperiksaan amali ni dia ada 3 format, iaitu soalan A, soalan B, soalan C. Awak kan periksa bio, fizik, kimia hari yang sama kan? Masa yang sama, bukan hari yang sama ni, masa yang sama awak akan periksa fizik, kimia, bio. Kimia mungkin soalan A, fizik mungkin soalan B, bio mungkin soalan C. Tahun depan pula bio soalan A, fizik soalan B, kimia soalan C. Dia tukar-tukar. Jadi soalan A ni, soalan A tak apa, dia bagi prosedur. Awak tak takut lah, awak masuk tak boleh buat sebab ada prosedur. Soalan B pun dia bagi prosedur. Hak cikgu takut lah ni soalan C. Dia tak bagi prosedur langsung kak. Awak masuk-masuk tu, awak pun buka. Soalan bio, soalan C. Soalan C, dia bagi bahan saja, prosedur tak ada. Awak pun tengok, tahu gapo eksperimen gapo tahu ni ada jarang. Ada jus, sudah dah lah. Lepas tu jus tu pula, dia tak royak jus gapo. Biasanya dia akan label je. A, B, dia akan label jus X, jus Y, jus Z. Awak tak boleh nak teka. Awak tak boleh nak guna teori awak. Nampak tak? Jadi sebab tu bila buat amali nanti kelas bersemuka nanti kalau cikgu suruh amali buatlah. Tak boleh tumpang-tumpang orang, tak boleh dah. Sebab cikgu takut naik soalan C tu. Yang dia tak bagi prosedur tu kak. Lepas tu pula cikgu sendiri cikgu pun tak tahu sebab pada hari awak exam, cikgu juga akan exam bersama-sama dengan awak di bilik yang lain. Cikgu kena buat eksperimen juga sama-sama dengan awak. Dan keputusan yang cikgu dapat tu akan menentukan keputusan awak juga. Maknanya kalau cikgu dapat 1.5 ml, awak pun kena dapat lebih kurang cikgu lah 1.5, 1.4 atau 1.3. Kalau awak katakan cikgu dapat 1.5, jawapan cikgu, awak dapat 5.0. Maknanya bahan tak kena dah tu. Ada something wrong. Okay, ada apa nak tanya lagi? Tak ada dah. Tak ada lah. Tapi kalau masa amali tu ada masalah, kalau katakan contoh buat amali pun tupoh. Awak boleh minta angkat tangan, minta ni, dia akan tolong lah. Dia akan beri bahan lain. Ataupun awak bela, awak memang bela tak dapat buat gapo, awak bela, memang sangat-sangat bela itu, tengok eksperimen pun tak tahu, awak boleh angkat tangan, dia akan ada bantuan lah, dia akan pergi ke awak, dia akan bantu sikit je awak. Okay, dia bantu, dia kata gini, ambil, gitulah, dia ada bantuan sikit lah daripada pegawai.
Okay, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. So kita sambung hari Khamis. And then awak tolong bersedia dengan slide tu lah. Nanti cikgu share cara nak share screen deh. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.